Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajar Roziah binti Haji Ramli kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan kumpulan kami bagi tugasan 2 pentaksiran berterusan yang memfokuskan kepada kemahiran menulis iaitu penulisan peringkat mekanis. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu terdiri daripada saya sendiri, Aisyatul Hana binti Cik Azmi, Arfah Izzati binti Muhammad Fahdin dan Muhammad Fitri Amir bin Fadzil. Saya akan memulakan pembentangan dengan penerangan mengenai literasi menulis iaitu konsep menulis, fungsi menulis dan tujuan menulis. Yang pertama, konsep menulis. Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda bacaan dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Seterusnya, menulis merupakan huruf atau simbol yang dicetak bagi mewakili bunyi atau perkataan sesuatu bahasa. Menulis merupakan penggunaan huruf atau simbol bagi menggambarkan sesuatu makna. Menulis merupakan satu bentuk penulisan yang digunakan oleh penulis bagi mempersembahkan idea dan pendapat. Seterusnya, fungsi menulis. Fungsi menulis adalah untuk yang pertama, merangsang idea dan perasaan untuk diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menjadikan diri mahir dalam penguasaan tata bahasa dan perbendaharaan kata. Seterusnya, dengan menulis juga dapat menerokai pelbagai bidang bahasa, memperluaskan pengetahuan dan melahirkan idea dalam bentuk penulisan. Selain itu, menggunakan seluruh anggota mekanis iaitu mata, tangan, akal dan lain-lain untuk merangsang pembelajaran. Selain itu, melatih murid mengeluarkan pendapat dan idea dalam bentuk tulisan. Dan akhir sekali, melatih murid menyusun huruf supaya menjadi suku kata, perkataan dan ayat. Seterusnya, tujuan menulis. Secara amnya, terdapat 2 tujuan kemahiran menulis iaitu tujuan serta-merta dan tujuan jangka panjang. Bagi tujuan serta-merta, menulis bertujuan untuk mendirikan asas menulis, mengeja perkataan dan menyusun ayat, membaca pelbagai penulisan, melahirkan fikiran dan perasaan, menyuburkan minat, menambah dan meluaskan pengetahuan dan menyediakan mereka untuk menghadapi peperiksaan. Bagi tujuan jangka panjang, menulis adalah bertujuan untuk meluaskan pengetahuan, pengalaman sedia ada, memberi kepuasan jiwa, pemikiran, pengalaman dan perasaan dan menyediakan mereka dengan pengetahuan untuk kepentingan diri dan masyarakat umum. Baiklah, jadi saya akan meneruskan pembentangan ini. Apakah yang dimaksudkan dengan penulisan mekanis? Penulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Penulisan mekanis bertujuan untuk membimbing murid supaya menguasai kemahiran membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan tepat dan seterusnya menguasai kemahiran menulis seperti huruf, suku kata, rangkai kata dan ayat. Oleh itu, kemahiran penulisan mekanis perlu dikuasai supaya murid dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah untuk dibaca. Baiklah, kita lihat pula dari konsep penulisan mekanis. Ia melibatkan peringkat mendirikan asas iaitu mengenali penggunaan huruf-huruf. Kedua, penulisan ini bertujuan untuk membimbing murid-murid supaya menguasai kemahiran membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan betul dan tepat. Tambahan pula, ia juga memberikan tumpuan tinggi terhadap asas mekanikal yang bertujuan melatih daya penulisan murid-murid. Selain itu, pelibatan latihan pergerakan tangan dan otot jari dalam penulisan mekanis ini sangat diperlukan kerana murid-murid mudah untuk menulis dengan pantas dan tepat.
Oleh itu, penulisan mekanis ini sangat penting dan perlu dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat membentuk lambang-lambang huruf dan tulisan yang betul serta menulis dengan kemas. Baiklah, kita teruskan lagi dengan objektif. Terdapat beberapa objektif yang perlu dicapai dalam penulisan mekanis ini. Antaranya, seseorang murid perlu menguasai kemahiran penulisan atau tulisan tangan supaya mudah untuk dibaca. Kedua, murid juga dapat meningkatkan pergerakan latihan tangan, otot jari dan sebagainya supaya fizikal mereka berkembang dengan sempurna. Bukan itu sahaja, murid-murid juga dapat menulis bentuk abjad mengikut arah yang ditentukan seperti dari kiri ke kanan supaya penulisan akan kelihatan kemas. Guru juga menjadi pembimbing dengan menunjukkan pergerakan tangan menulis di udara, pasir, pada papan tulis dan sebagainya. Akhir sekali, melalui penulisan mekanis ini juga dapat melatih murid-murid menulis dengan cepat, mudah dan kemas kerana mereka dapat mengawal tulisan mengikut bentuk atau saiz sesuatu abjad. Penguasaan literasi peringkat mekanis, iaitu setelah murid-murid menjalankan latihan pratulisan, faham dan tahu pemegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul, mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. Pada peringkat awal, dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. Setelah didapati memuaskan, barulah murid tersebut dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. Apabila murid mula membentuk huruf pada kertas bergaris, kawalan tulisan perlu dilakukan. Ia harus bermula daripada garisan yang lebar hingga kepada lembaran satu garis. Contoh latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Antaranya ialah latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal. Seterusnya, latihan menulis huruf di atas kertas bergaris 2. Semasa menyampaikan kemahiran tersebut, guru haruslah memberikan perhatian kepada beberapa perkara, iaitu kanak-kanak harus diperkenalkan pada lambang-lambang huruf dengan menggunakan gambar. Di samping itu, kanak-kanak menulis dengan mengeja dan menyebut nama-nama huruf. Berikutnya, contoh latihan yang boleh dilaksanakan ialah menekap huruf mengikut urutan yang ditetapkan, menulis huruf mengikut urutan yang ditetapkan serta memadankan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. Seterusnya, bahan pengajaran literasi. Bahan pengajaran literasi terbahagi kepada 4, iaitu bahan autentik, bahan teks, bahan grafik dan bahan digital. Yang pertama ialah bahan autentik. Bahan autentik merujuk kepada bahan yang asli dan tulen. Contohnya majalah hiburan, drama televisyen, iklan, akhbar, rancangan televisyen, video muzik dan lain-lain. Selain itu, bahan-bahan seperti iklan, jadual, gambar, brosur, poster, akhbar, majalah dan grafik juga dianggap autentik. Secara lebih jelas, jika guru ingin mengajar murid-murid tentang manfaat telefon bimbit, guru tersebut membawa telefon bimbit dan tunjukkan kepada murid-murid supaya murid-murid dapat melihat dan menyentuh objek tersebut. Yang kedua, bahan teks. Bahan teks ialah bahan bertulis yang dapat memberi rangsangan bacaan kepada murid-murid. Bahan teks berfungsi sebagai bahan rujukan. Selain itu, menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, memudahkan pelajar untuk memahami, pembelajaran berjalan dengan lancar dan akhir sekali bahan teks ini juga menjadi panduan kepada murid dan guru semasa sesi PDP. Yang ketiga, bahan grafik. Bahan grafik ialah semua jenis unsur visual yang menyokong teks untuk menjadikan sesuatu mesej bercetak lebih jelas dan menarik.
Sebagai seorang guru, kita mesti mempunyai pengetahuan asas grafik untuk membuat persediaan bahan bantu mengajar asas. Pemahaman asas grafik membolehkan seseorang menghasilkan bahan bantu mengajar yang efektif. Wittig dan Scheller 1973 mengatakan bahawa grafik terdiri daripada bahan visual yang meringkaskan penerangan dan penilaian tertentu menerusi gabungan penggunaan lukisan, perkataan, lambang dan gambar-gambar. Kanak-kanak biasanya tertarik terhadap bahan grafik yang ditunjukkan. Ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Akhir sekali, bahan sumber digital terdiri daripada bahan berasaskan internet, CD-ROM, video dan audio. Terdapat beberapa sumber pendidikan digital seperti laman web, portal dan sebagainya. Seperti contoh dalam video sebentar tadi, guru memaparkan tayangan video nyanyian sebelum memulakan sesi PDP supaya dapat menarik minat murid untuk belajar. Bahan pengajaran literasi ini sudah pasti mempunyai banyak manfaat yang dapat diperoleh daripadanya. Antara kepentingan penggunaan bahan pengajaran literasi adalah untuk mempertingkatkan minat murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, murid dapat memahami secara lebih mendalam dan realistik tentang tajuk yang diajar, mengekalkan ingatannya lebih lama terhadap isi-isi pengajaran dan mengelakkan rasa jemu terhadap pengajaran guru. Seterusnya, bahan pengajaran literasi ini juga dapat menawarkan pengalaman yang sebenar dan menjadikan pengajaran lebih menarik. Selain itu, pembelajaran yang diperoleh akan lebih bermakna. Bahan itu dapat melahirkan dorongan daya kreativiti baik kepada guru maupun pelajar. Seterusnya, dapat melahirkan satu interaksi dan kerjasama antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar. Dan akhir sekali, dapat menjimatkan masa dan pelajar akan belajar lebih banyak dalam masa yang singkat. Berdasarkan video daripada YouTube, terdapat beberapa aktiviti yang dilakukan oleh guru tersebut. Yang pertama, nyanyian huruf vokal iaitu menyebut huruf dan membunyikannya. Pada pendapat saya, aktiviti ini sangat sesuai digunakan untuk memberikan pendedahan terhadap huruf kepada murid-murid. Hal ini kerana murid-murid akan lebih mudah mengingati huruf-huruf tersebut dan menyenangkan pembelajaran pada masa kelak. Penambahbaikan daripada saya ialah, jika guru menambahkan sedikit unsur muzik latar, mungkin lebih meningkatkan semangat pelajar dalam menyanyikan lagu tersebut. Seterusnya, aktiviti yang kedua ialah guru menyuruh murid ke hadapan untuk menyanyikan lagu sebentar tadi. Pada pandangan saya, aktiviti ini sangat bagus kerana dapat meningkatkan keyakinan murid untuk berdiri di hadapan. Hal ini menyebabkan murid-murid akan meningkatkan tahap keberanian diri mereka untuk melakukan sesuatu di halayak ramai. Penambahbaikan daripada saya ialah, jika guru boleh membahagikan pelajar-pelajar kepada beberapa kumpulan, maka bakat seseorang pelajar itu akan lebih terselah dan dapat meningkatkan lagi keyakinan diri mereka untuk berhadapan dengan rakan sekelas. Aktiviti yang ketiga pula ialah menulis dan menyebut huruf besar. Pada pendapat saya, aktiviti ini sekadar memuaskan tetapi tidak begitu menarik. Namun, aktiviti ini mendatangkan kebaikan kepada murid kerana dapat membanding bezakan huruf besar dan huruf kecil supaya mereka dapat menggunakannya pada peringkat yang lebih tinggi, iaitu dalam pembelajaran kata nama khas. Penambahbaikan daripada saya ialah, jika guru tersebut boleh menambahkan bahan bantu mengajar seperti animasi, slide dan infografik, mungkin pembelajaran ini lebih menyeronokkan dan berkesan. Aktiviti penulisan mekanis yang dijalankan oleh guru di dalam video tersebut ialah mengenali huruf kecil dan bunyi iaitu bermula dari huruf A dan huruf Z.
Tujuannya supaya murid tersebut dapat mengecam dan mengingati dengan cepat. Seterusnya ialah guru menunjukkan contoh cara menulis. Hal ini supaya murid-murid dapat mengikut dan menulis kembali apa yang telah diajarkan oleh guru mereka. Maka, pemahaman mereka akan menjadi 2 kali ganda. Berikutnya ialah guru memanggil pelajar ke hadapan untuk mencuba tulis. Hal ini demikian kerana guru di dalam video tersebut mahu menguji kefahaman mereka sama ada faham ataupun tidak tentang apa yang telah dipelajari sebentar tadi. Aktiviti penulisan mekanis yang seterusnya adalah guru mengedarkan lembaran kerja untuk murid-murid. Latihan yang diberikan oleh guru adalah menyambung titik supaya menjadi satu huruf yang sempurna. Saya menyokong bentuk latihan yang diberikan oleh guru. Tetapi pada pendapat saya, sesi pembelajaran tersebut akan lebih menarik jika guru melaksanakan aktiviti tersebut di dalam kumpulan supaya murid dapat bekerjasama sebaiknya untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Selepas itu, guru boleh memberikan hadiah kepada kumpulan yang dapat menyelesaikan aktiviti dengan pantas serta dapat menyebut semula huruf yang mereka tulis itu dengan baik. Murid-murid akan lebih gembira dan cuba untuk menguasai huruf-huruf tersebut. Seterusnya, guru mengawasi dan membimbing pelajar cara untuk menulis. Pada pendapat saya, guru tersebut bagus kerana beliau memberi perhatian kepada murid-murid yang tidak cekap untuk menulis. Tetapi, saya percaya murid-murid akan lebih seronok jika semasa membuat aktiviti tersebut, guru memasangkan lagu bunyi huruf supaya semasa murid menulis, murid tersebut juga dapat menyebut nama huruf tersebut. Jadi, murid-murid akan lebih cepat menguasai huruf-huruf. Aktiviti yang terakhir yang dilaksanakan oleh guru di dalam video bahan rangsangan tersebut adalah guru mendedahkan kepada murid penggunaan huruf. Contohnya, guru menyebut kepada murid A untuk angsa, A untuk api dan sebagainya. Saya bersetuju dengan aktiviti yang dilakukan oleh guru kerana dengan mendedahkan penggunaan huruf tersebut dan menyebut kertaan tersebut bersama-sama murid, ini dapat meningkatkan ingatan murid terhadap huruf tersebut dan penggunaan huruf tersebut untuk mengeja sesuatu. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembentangan ini. Cadangan penambahbaikan aktiviti. Di sini terdapat 3 jenis aktiviti dan saya akan huraikan satu persatu. Yang pertama ialah ulat abjad. Cara menjalankan aktiviti ini ialah guru perlu menyediakan gambar ulat. Badan ulat terdiri daripada 26 bulatan yang mempunyai ruang kosong untuk pelajar menulis mengikut susunan abjad ke dalamnya sama ada huruf besar atau huruf kecil. Selepas menulis susunan abjad yang lengkap pada badan ulat tersebut, beberapa abjad akan dipadam secara rawak untuk menguji ingatan murid dengan susunan abjad. Kelebihan aktiviti ini ialah pertama, reka bentuk dan warna menarik perhatian murid. Yang kedua,
bahan yang tahan lama, boleh digunakan semula dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Terakhir, saiznya yang praktikal dan ringan membolehkan bahan tersebut mudah dibawa ke mana-mana. Aktiviti yang kedua ialah latihan abjad. Latihan ini dapat menguatkan ingatan murid-murid dengan menyusun abjad A hingga Z. Aktiviti ini dilakukan dengan murid diminta untuk menulis abjad A hingga Z dalam petak yang disediakan secara mengulang sehingga memenuhi semua petak. Kelebihan aktiviti ini ialah murid akan menjadi lebih peka terhadap susunan abjad. Yang kedua, membantu murid ingat dan menyenangkan pembelajaran kelak. Aktiviti yang terakhir ialah papan suku kata, perkataan dan ayat. Dalam aktiviti ini, seorang murid akan diminta untuk mengambil sebuah gambar yang disediakan dan melekatkan pada papan yang telah disediakan. Kelebihan aktiviti ini ialah: pertama, reka bentuk dan warna yang menarik perhatian. Kedua, interaksi berlaku antara guru dengan murid. Yang ketiga, murid dapat mengulang semula cara penulisan yang betul. Yang keempat, murid juga dapat mengenal lebih banyak perkataan. Aplikasi kemahiran penulisan mekanis iaitu yang pertama ialah penggunaan slide seperti contoh yang berikut. Hal ini, murid akan lebih faham berbanding hanya baca buku teks sahaja. Kedua ialah penggunaan infografik seperti rajah yang di sebelah. Ini dapat menarik perhatian mereka kerana terdapat banyak info yang boleh didapati berdasarkan satu muka surat sahaja. Ketiga ialah pergerakan dalam kelas. Hal ini dapat mengelakkan pelajar daripada bosan. Keempat ialah berpusatkan pelajar. Pengaplikasian ini dapat menyebabkan murid lebih aktif dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Akhir sekali ialah aktiviti luar bilik darjah. Maka mereka akan lebih terdedah dengan dunia luar. Kesannya, proses mereka untuk memahami dan menulis kembali sesuatu perkara akan menjadi lebih mudah. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Bagus. Jadi, kamu tahu tak kenapa cikgu bawa kamu kat sini? Tak, cikgu. Suka tak cikgu bawa ke sini? Suka. Ada air pokok. Ada air, ada burung. Wah. Cantik cikgu. Baiklah, sebab tu cikgu bawa kamu kat sini. Jadi, kita akan buat aktiviti mengenal huruf. Yeay. Kenapa tak berapa semangat ni? Tak apa. Cikgu nak menimbulkan kamu punya semangat. Cikgu nak kamu menyanyi. Boleh tak? Boleh, cikgu. Bulan sabit atas satu itu huruf E. Tiang lampu buncit bawah itu huruf B. Bulan sabit cantik-cantik itu huruf C. Bulan sabit tiang lampu itu huruf D. Baguslah. Okey, cikgu nak kamu pergi sekeliling ni cari seberapa banyak tumbuh-tumbuhan ke, batu ke, bunga ke dan bawa ke sini. Boleh tak? Boleh, cikgu. Jom. Wah, banyaknya yang kamu jumpa. Hana jumpa apa? Saya jumpa daun kari hijau. Baguslah Hana ni. Fitri? Daun kering tapi dah mati. Jadi, cikgu akan edarkan lembaran. Itu ni untuk Fitri. Kasih, cikgu. Ini untuk Hana. Wow. Cikgu Terima kasih, nak. Dengarlah dulu arahan cikgu. Okey, cikgu nak kamu susun dengan apa yang kamu jumpa ni. Ikut je garisan ni, boleh? Boleh, Contohnya cikgu. macam ni. Susun sampai habis. Okey? Boleh. Nah, boleh mulakan.
Seronok tak murid-murid? Seronok, cikgu. Cantiknya. Beri tepukan untuk diri masing-masing. Kamu tahu tak ini huruf apa? Tak tahu, cikgu. Ini huruf B. B. Tahu tak bunyi dia macam mana? Tak tahu, cikgu. Kamu ingat tak cikgu pernah suruh kamu nyanyi satu lagu? Oh, saya ingat. Jom kita nyanyi. Boleh. 1, 2, 3. B nama hurufnya, B itu bunyinya, ba 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 ba. Bagus. Jadi, bukan sampai sini je. Cikgu nak kamu berdua praktikkan dan tulis dalam kertas Cantiknya warna. warna ni, cikgu. Cantiklah. Nah, ambil satu. Ambil Terima kasih, satu. cikgu. Ya. Tapi kenapa B lain? Ini B besar, ini B kecil. Oh, ni B besar, ni B kecil. Mari nyanyi sekali. Beri tepukan bagi diri masing-masing. Seronoknya. Jom. 1, 2, 3. Macam mana tadi murid-murid? Seronok tak? Seronok, cikgu. Dan sangat-sangat. Ada apa kat sana? Ada tasik. Ada pokok buah-buahan. banyak. Betul. Kamu tahu tak apa tujuan cikgu bawa kamu ke sana? Tak tahu. Cikgu bawa kamu ke tasik adalah untuk bagi peluang kat kamu berdua untuk menerokai alam sekitar. Oh. Lepas tu kamu cari apa tadi kat sana tu? Saya cari daun hijau. Saya jumpa daun kering. Cikgu suruh kamu cari untuk menguji daya sensori kamu. Itu buat beli. Jadi, objektif pengajaran cikgu tadi ialah untuk memperkukuhkan kamu punya penulisan mekanis. Sebab apa tadi? Kita buat apa dengan daun-daun tadi? Kita lekat-lekat. Itu buat huruf B, cikgu. Betul. Ada B Pandai. besar, ada B kecil. Saya buat B Betul. kecil. Saya buat B besar. Kan? Jadi kat situ kamu mempelajari membentuk huruf tu. Lepas tu kamu mengenali huruf. Lepas tu kita buat apa? tadi. Betul, kita nyanyi. Nak nyanyi lagi. Jom kita nyanyi. Okey. 1, 2, 3. B itu hurufnya, B itu bunyinya, ba 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 ba. Pandailah anak murid cikgu ni. Terima kasih, Nanti cikgu cikgu. belikan hadiah. Coklat. Boleh. Okey. Okey, lepas tu kita sebut tadi kan? Kita sebut huruf tu, kita bunyikan huruf tu. Jadi kat sini cikgu nak beritahu ya, kita telah mencapai objektif kita pada hari ini. Berikan tepukan kepada diri masing-masing. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Kesimpulannya, kemahiran menulis secara mekanis merupakan kemahiran menulis secara peringkat awal yang perlu dikuasai agar para pelajar dapat menghasilkan tulisan yang kemas dan mudah dibaca. Guru dan murid-murid hendaklah memainkan peranan yang penting agar mencapai objektif pembelajaran penulisan mekanis. Pelbagai aktiviti dan cara mengendalikan aktiviti kemahiran penulisan mekanis telah diuraikan di dalam pembentangan ini. Semoga setiap cadangan penambahbaikan yang diberi dapat memberi manfaat kepada guru dan murid untuk meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Matlamat pengajaran kemahiran menulis ialah ia diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat merakamkan apa-apa yang didengar, dilihat atau dialami. Dalam masa yang sama, mereka juga akan menggunakan kemahiran berfikir dengan sebaik mungkin. Kombinasi yang melibatkan minda, mata, telinga dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang bersistematik. Oleh itu, kemahiran menulis adalah penting dalam kehidupan seseorang. Guru dianggap gagal sekiranya murid-murid tidak dapat menguasai kemahiran ini dengan baik. Sampai di sini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Bersama-sama ini kami sertakan senarai sumber rujukan. Sekian, terima kasih.